tak ada tunjuk kitab tu yang Tak apa, tak apa. sebab apa ni, tak nanti dia selagi satu dia switch. Tak apa, tak apa. Adik-adik, yang ni tutup ni. Dia selok. Kipas-kipas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat lagi menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi pada malam ni, sebagaimana yang kita janjikan, kita nak memberi penjelasan kemurnian tentang salah faham. Tentang salah faham pihak-pihak yang tertentu, individu-individu yang tertentu, apabila mereka berpegang dengan akidah khalaf ataupun Asy'ariyah ini, mereka tidak boleh menerima bila ada golongan salafi mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada tangan yang selayaknya, muka yang selayaknya, turun yang selayak dengan Allah, istiwa yang layak. Mereka kata tak betul, salah faham macam tu. Ada video-video yang saya tengok Tok Guru ni, ada yang disebut perkataan salafi, ada yang disebut perkataan wahabi. Ini cara pengajian wahabi, dia kata. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan isu wahabi. Saya akan mendedahkan dan juga membongkarkan pandangan-pandangan para ulama sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah. Mereka terlebih dahulu menyebut perkataan tangan yang selayak dengan Allah, muka yang selayak dengan Allah. Begitu juga sifat-sifat yang seterusnya yang berkaitan dengan ayat sifat ataupun hadis-hadis sifat ini, semua yang sesuai dengan Allah, yang sepatut dengan Allah, yang selayaknya dengan Allah. Perkataan ini memang termaktub di dalam kitab. Perkataan ini, tangan yang layak, muka yang layak, mata yang layak, semua itu termaktub di dalam kitab sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua, salah faham terhadap menyerahkan ilmu kepada Allah.
wa yaqiluna ilmahu ila Allah. Mereka serahnya ilmu kepada Allah. Serah di sini bukan serah makna tangan serah, tak tahu. Salah tak kata begitu. Makna tangan, makna mata, wajah, nuzul, kami serah kepada Allah. Bukan. Makna tahu apa makna yad, tahu makna tangan, makna wajah, makna ain, tahu. Tetapi apa yang diserahkan itu ilmu kafiat. Ilmu tentang kafiat tangan, tentang kafiat mata, kafiat nuzul, kafiat istiwa. Itu yang dimaksudkan di situ. Dan yang ketiga, tujuan ini untuk menyatukan orang Islam. Sebab kita di dalam akidah dia ada khalaf, dia ada salaf. Kalau kita tengok di dalam Ithaf Sadatil Muttaqin, Imam Zabidi, kitab yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin, dia menceritakan Ahli Sunnah wal Jamaah terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertamanya dipanggil Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ini pendalilan mereka daripada Quran dan Hadis. Yang kedua, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Sy'ari. Mereka berdasarkan kepada logik-logik yang tak lari daripada kaedah lurah, kaedah bahasa. Mereka juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan golongan yang ketiga, yang termasuk daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah ni, yang dipanggil golongan tasawuf. Golongan tasawuf yang tidak bercanggah, bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi Imam Zabidi cerita 3 golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan satu sahaja. Di Malaysia ini dia ada Asy'ariyah, yakni khalaf. Dia ada Salafi, yakni salaf. Cuma apabila disebut Salafi, orang kata Salafi di sini mereka ada kaedah baru, akidah baru. Tak ada kaitan, tak ada hubungan langsung dengan salaf yang terdahulu. Sebenarnya sama sahaja. Cuma mungkin tindakan individu-individu yang ada dalam Salafi yang mungkin tersilap, tersalah, itu memang mungkin ada. Begitu juga tindakan-tindakan yang tertentu, pendirian yang tertentu yang dilakukan oleh golongan Asy'ariyah pun boleh berlaku. Masalah individu, kesilapan individu, dia boleh berlaku di dalam semua kumpulan, di dalam semua jemaah. Dan yang keempat, kita nak mengelak daripada mana-mana pihak. Sama ada daripada pihak golongan Salafi ke, menghukum Asy'ariyah sesat, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, pun tak boleh. Itu sebab kita bagi penerangan ni, nak supaya kita ni bersatu. Bersatu, saya selalu sebut, bukan satu. Bukan duduk satu kumpulan, kita bersatu. Walaupun berbeza-beza kumpulan, berbeza-beza kaedah, ambilan, cara pendalilan berbeza, tetapi bersatu di sini, bersatu di dalam ukhuwah Islamiyah, bersatu di dalam persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang Islam bersaudara. Kita tidak boleh mengkafirkan daripada mana-mana kalangan ahli kiblah. Kita tidak boleh mengkafirkan, mengeluarkan mereka daripada Islam, mengeluarkan mereka daripada ahli kiblah. Jadi bila kita tak jelas antara salaf dan khalaf ini, sebab itu berlaku tuduh-menuduh, hukum-menghukum di antara satu sama lain. Okey, itu di antara asas sebab apa kita mengadakan majlis ini. Dan yang seterusnya, individu yang kita post dalam Facebook kita itu, dia kata mereka menuduh sahabat, menuduh golongan salah berpegang begitu. Sebenarnya bukan menuduh, itu satu fakta, satu hujah, satu bukti. Memang salah berpegang begitu. Memang sahabat berpegang begitu. Berpegang Allah Ta'ala di atas daripada arash. Itu pegangan sahabat, itu pegangan salaf, itu pegangan ahlul hadis. Ini kita nak buktikan. Itu bukan satu dakwaan, tuduhan daripada golongan Salafi. Bila golongan Salafi di Malaysia ini menyebut pegangan sahabat macam ni, iaitu Allah Ta'ala di atas daripada arash. Allah Ta'ala ada tangan, mata, wajah yang selayaknya, yang sepatutnya dengan Allah Ta'ala. Bila kita kata selayak, maka sekiranya terbayang di dalam pemikiran kita tangan sebagaimana tangan baharu, itu tidak layak. Mata Allah sama dengan mata baharu, itu tidak layak. Muka Allah sama dengan muka baharu, itu tidak layak. Sebab itu disebut di dalam
Di dalam kitab-kitab akidah ini, akidah salaf, dia kata tangan yang layak. Yang layak bagi Allah Ta'ala macam mana? Yang layak bagi Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Itulah yang disebutkan nafi kafiat. Serah kepada Allah. Yang layak macam mana? Bila sebut macam mana kaifa, macam mana wajah, bagaimana nuzul, bagaimana istiwa, yang tu nafi kafiat tak tahu. Tak tahu macam mana, sebab Allah Ta'ala tak bagi tahu. Nabi SAW tak bagi tahu, sebab tu kita tak tahu. Ada pun makna tangan tahu, makna nuzul tahu, makna wajah tahu, makna ain tahu. Makna ni kita tahu, tangan. Tetapi tangan yang selayak. Bila kita sebut tangan yang selayak, maknanya kita menafikan fiat, bukan menafikan makna yad, bukan menafikan makna istiwa, bukan menafikan makna ain. Kita tidak menafikan makna yang disebut di dalam ayat, yang disebut di dalam hadis. Maknanya kita tahu. Apa yang kita nafikan, iaitu kafiat. Kafiat ni maknanya bagaimana Allah Ta'ala. Kafiat tangan macam mana, nuzul macam mana, yang tu memang kita tak tahu sebab tak diberitahu. Tuan-tuan, kalau kita baca kitab Al-Ghunyah, Abdul Qadir Jailani. Kalau tasawuf, orang tasawuf selalu mengambil pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti kita post gambar dia di dalam Facebook. Al-Ghunyah li talibi tariqil haqqi wad din. Dia wafat pada tahun 561 Hijrah. Sebelum Syekh Abdul Taimiyah lagi. Dan sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab lagi. Dan tak ada kaitan langsung dengan Syekh Ibn Taimiyah dan Syekh Imam Abdul Wahab. Tak ada kaitan langsung dengan isu Wahabi. Semua kitab-kitab yang saya akan ketengahkan, akan bentangkan pada malam ini, kebanyakannya, kalau yang kitab-kitab Arab ni, kebanyakannya maknanya sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Syekh Ibn Taimiyah. Pada muka surat, dah baca dah, tapi saya ulang balik. Sebelum-sebelum ni pun saya dah baca, dah bentangkan. Pada muka surat 73, ketika membahaskan di bawah tajuk babu fi ma'rifati, bawah tajuk apa? Mungkin kalau tuan-tuan yang ada kitab, sama ada yang hadir pada malam ini ataupun yang tengok live, mungkin ada kitab ini. Kalau tak ada, kena cari. Baru kita boleh tahqiq ilmu. Tahqiq baru kita dapat pasti. Kalau tak baca, macam mana kita tahu? Sebab itu kita banyak menuduh orang, sebab kita tak tahu, kitab pun tak ada. Mungkin cetakan yang berbeza. Di bawah tajuk babu fi ma'rifati sani'i azza wa jal, di bawah tajuk tu, muka surat 73, kita nak sebut kalau istiwa yang layak, tangan yang layak. Bila dikemukakan ayat-ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa summa stawa ala al-arshi ilaihi yas'adu kalimut tayyibu wal amalus salih yarfa'u. Ayat-ayat Quran yang mensabitkan Allah Ta'ala atas arasy. Lepas tu dia mengemukakan hadis, lamma qadallahu subhanahu khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arshi anna rahmati sabaqat ghadabi. Setelah mengemukakan beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi, lalu dia sebut yang bagi itlaqu sifatil istiwa'i min ghairi ta'wilin. Sepatutnya mengitlakkan, melepaskan, menyebut tentang ayat-ayat yang dibacakan tadi tentang istiwa min ghairi ta'wilin. Dia kata macam tu, tanpa ta'wil. Wa annahu istiwa'uz zati 'alal arsy. Istiwa zat, bukan sifat. Istiwa zat atas arasy. Istiwa zat atas arasy. Kalau orang nak sebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa, sifat Allah Ta'ala yang Rahman di atas arasy. Sifat Allah Ta'ala ni di mana-mana, bukan sifat tu di atas arasy je. Rahmat Allah Ta'ala bukan atas arasy sahaja, termasuk juga di bumi. Sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, annahu istiwa'uz zati 'ala al-arsy la 'ala ma'na al-qu'udi wa mumasati kama qalatil mujassimah
kama qala al-mujassimatu wal qaramiyah. Bukan dengan makna qu'ud dan memasah bersentuhan dengan arasy, tak. Sebagaimana yang disebut oleh golongan mujassimah dan qaramiyah. Salafi di Malaysia tak kata macam tu. La alal ma'na alwi war rif'ah kama qalatil asy'ariyah. Yang ni pun saya tak kata, saya baca je. Bukan dengan makna ketinggian sebagaimana sifat Allah Ta'ala tertinggi, tinggi sifat, tertinggi zat. Bukan saya kata, Syekh Abdul Qadir Jailani kata. La alal ma'na al-istila, la alal ma'na al-istilai, bukan dengan makna istila ataupun istaula, maknanya menguasai dan juga kemenangan. Wal istila wal ghalabati kama qalatil mu'tazilah, sebagaimana yang disebut oleh Mu'tazilah. Bukan sahaja Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar ketika membahaskan hadis nuzul, dia kata istawa dengan makna istaula itu golongan Mu'tazilah sebut. Begitu juga disebut oleh Imam Baghawi di dalam tafsirnya ketika membahaskan sumastawa 'alal arsy, yang kata istawa dengan makna istaula itu adalah Mu'tazilah. Begitu juga Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menakalkan pendapat Muqatil dan beberapa golongan salaf, istawa dengan makna istaula itu dia kata bukanlah daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, tetapi daripada golongan Mu'tazilah. Salaf menghuraikan istawa dengan makna irtafa'a, ala wartafa'a, maknanya meninggi di atas arasy. Okey, dia kata apa? Sebab apa tak dinamakan mumasah, qu'ud tadi, ketinggian, istila dan juga ghalabah tadi? Kerana apa? Kama qalatil mu'tazilatu li anna syar'a lam yarid bidzalik. Syarak tidak datang demikian. Syarak tidak menyebut ketinggian itu ketinggian sifat. Syarak tak sebut istawa dengan makna istaula, dengan makna rif'ah. Syarak tak datang begitu. Wala nuqila an ahadin minas sahabati wat tabi'ina minas salafis salih, tidak dinakalkan daripada mana-mana orang daripada kalangan sahabat. Tadi Tok Guru tu kata, duk tuduh sahabat kata macam ni. Memang sahabat kata. Jangan duk berkerah sangat kalau tak tahu. Baca kitab. Ini duk berkerah dalam keadaan tak ada maklumat. Tengok dia kata sini. Wala nuqila an ahadin minas sahabati wat tabi'ina minas salafis salih, tidak dinakalkan daripada mana-mana orang daripada sahabat dan juga tabi'in dan juga salafus salih, min ashabil hadis, daripada ashabul hadis, balil manqulu anhum hamluhu alal itlaq, bahkan dinakalkan daripada salafus salih, sahabat ahli hadis, pegang secara itlaq. Pegang secara itlaq ni maknanya mutlak, pegang secara zahir, tanpa takwil dan juga tanpa tafsir. Nak takwil macam mana, nak tafsir macam mana? Hakikat zat Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Lalu dibuat marilah. Wa qad rawa an ummi salam, wa qad ruwiya an ummi salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi azza wa jalla ar-rahmanu ala arsy istawa, qalat al-kaifu ghairu ma'qulin, kaifiat tidak boleh difahami. Wal istiwa'u ghairu majhulin, istiwa bukan tidak diketahui. Wal iqraru bihi wajibun, ikrar, mengaku adalah wajib Allah Ta'ala di atas arasy. Wal juhudu bihi kufrun, dan menentang dengannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa itu adalah kufur. Wa qad asnada Muslim bin Hajjaj anha, yakni an Ummi Salamah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihihi. Imam Muslim juga bawa riwayat daripada Ummu Salamah. Wa kadzalika fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu qabla mautih. Syekh Abdul Qadir Jailani menakalkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal
sahibul mazhab, pengasas kepada mazhab Hambali, biqaribin qabla mautihi biqaribin, sebelum dia meninggal, hampir sebelum dia meninggal dunia, akhbarus sifati tumarru, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat itu dilalui macam mana? Orang faham lalui, jangan terjemah apa salah kepada Allah. Lalui itu maknanya tanpa tafsir dan tanpa takwil. Kama ja'at, sebagaimana dia datang, bila tashbihin wala ta'tilin, tanpa kita mentashbihkan, tanpa kita menolak. Lalu disebut lagi, wa qala Ahmad rahimahullah wa ta'ala fi riwayati anhu fi mawdi'in akhar, dia sebut dalam tempat yang lain, nahnu nu'minu bi anna Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy. Tak terang lagi ke? Dah pasang lampu dah tak terang lagi? Tak terang ke saya baca ni? Saya baca lambat-lambat ni, tuan-tuan tunggu dah sampai pukul 12. Nak baca satu-satu tu buat lambat-lambat tu, nak bagi faham betul-betul. Lalu dia kata apa? Nahnu nu'minu bi anna Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy kaifa syaa kama syaa. Kami beriman Allah Ta'ala di atas daripada arash, sebagaimana yang dikehendaki. Bagaimana yang dikehendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki. Bila haddin wala sifatin yablughuhul wasif wala yahudduhu hajun, lima ruya an Sa'id bin Musayyib atau Musayyab an Ka'bil Akbar qala Allah Ta'ala fit Taurah. Lalu diwak mari Allah Ta'ala tak boleh kita sifatkan oleh mana-mana orang yang boleh mensifatkan Allah. Maknanya kalau kita nak sifatkan Allah Ta'ala begini tak boleh. Sebab tu di dalam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dia kata kalau sekiranya terlintas di dalam pemikiran golongan tashbih, yang tu tak betul. Tashbih dia terlintas macam mana? Begini Allah Ta'ala kalau kata atas arash begini. Dia boleh menentukan hak dan kafiat. Kalau kata tangan, kafiat begini. Yang tu semua tertolak, tak boleh diterima. Lalu daripada Ka'ab al-Akhbar menyebut qala Allah Ta'ala fit Taurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Taurat, anallah fawqa ibadi, aku Allah di atas hamba-Ku, wa arsy fawqa jami'i khalqi, arasku di atas semua makhlukku, wa ana ala arsy. Dalam Taurat sebut macam tu. Dan aku di atas arasy. Alaihi udabbiru ibadi, atas arasy-lah aku mengurus akan hamba-hambaku. Wala yakhfa alaihi syai'un min ibadi, tidak sesembunyi atasku daripada hamba-hambaku. Wa kaunuhu azza wa jalla 'alal arsy mazkurun, dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arash ini adalah disebut fi kulli kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila, pada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada semua nabi yang diutuskan oleh Allah. Semua kata Allah Ta'ala berada atas daripada arash. Wa kaunuhu azza wa jalla 'alal arsy mazkurun fi kulli kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila bila kaifin, tanpa menentukan kafiat. Macam mana ada, tidak menentukan kafiat. Setakat kata ada je, setakat kata berada je di atas arash. Tak menentukan kafiat bagaimana, tak tahu. Tak layak sebut bagaimana, kerana apa? Itu bukan soalan. Walianna Allah Ta'ala fima lam yazal mawsufun bil 'ulwi wal qudrati wal istila'i wal ghalabati ala jami'i khalqihi minal arsy wa ghairi. Dia kata Allah Ta'ala sentiasalah bersifat dengan ketinggian, dengan kuasa, dengan memerintah, menguasai atas seluruh makhluk. Bukan saja di atas arash, dia berkuasa memerintah arash dan selain daripada arash. Kalau terjemah kata Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah Ta'ala beristiwa tu dengan makna istaula, memerintah. Di bumi Allah Ta'ala tak merintah. Di bumi Allah Ta'ala merintah. Kenapa tak sebut istawa alal ardi, istiwa atas bumi? Fala yuhmal istiwa'u ala zalik, dia kata tak boleh ditanggungkan istiwa itu di atas yang demikian itu. Istiwa dengan makna ghalabah, istiwa dengan makna al-istila, tak boleh ditanggung.
tak boleh dipegang, tak boleh diandaikan yang demikian itu. Fal istiwa'u min sifati zat ba'dama akhbarana bihi. Istiwa adalah sifat zat selepas dia bagi tahu kepada kita. Wa nassa alaihi, dan telah menaskan atasnya. Wa aqadahu fi sab'i ayatin min kitabih, dan dia telah mentahqiqkan, memastikan 7 tempat daripada dalam Quran. Allah Ta'ala beristiwa atas arsy ni ada 7 tempat. Wa sunnatil ma'surati bih, dan juga ada di dalam sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Allah Ta'ala istiwa atas arsy ni selain daripada Quran, ada di dalam sunnah. Wa huwa sifatun lazimatun lahu. Istiwa adalah merupakan sifat yang lazim, yang mesti ada kepada Allah. Wa la'iqatun bihi, dan istiwa adalah layak dengannya, dengan Allah Ta'ala. Kal yadi wal wajhi wal aini was sam'i wal basari wal hayati wal qudrati. Tengok sini macam mana Tuan Guru Haji Rozaini kata tak boleh sebut tangan yang layak, mata yang layak. Salafi punya, saya nak perbetul sikit kesilapan saya sebut, dia sebut Wahabi. Yang kita post dalam Facebook itu dia sebut Salafi. Sebelum ini memang dia sebut perkataan Wahabi. Dia kata ini pengajian Salafi. Sebelum ni dia duk kata Wahabi, dia tukarlah sikit. Sebab orang dah mula cerdik sikit, Wahabi mungkin dia kurang sebut, dia sebut Salafi. Semua bagi dia samalah, Salafi dengan Wahabi ni. Dia kata pengajian Salafi ni tak boleh sebut tangan-tangan yang layak, mata-mata yang layak. Dia kata salah. Nak kena pasang balik ke? Tak payah tak? Tuan-tuan dah tengok kan? Tengok Syekh Abdul Qadir Jailani kata apa? Ulang. Kita ulang balik. Dia kata fal istiwa'u min sifati zati ba'da ma akhbarana bihi wa nassa alaihi wa akkadahu fi sab'i ayatin min kitabih wa sunnatil ma'surati bihi wa huwa sifatun lazimatun lahu wa la'iqatun bihi. Sifat yang layak. Selain daripada istiwa dia sebut apa? Yang layak bagi Allah. Kal yaddi wal wajhi wal aini wal sam'i wal basari wal hayati wal qudrati. Sebab itu golongan salaf yang orang Salafi Malaysia pegang tu bukan lari, bukan berbeza dengan salaf yang awal. Yang pengajian Salafi duk sebut tangan-tangan yang layak, mata-mata yang layak, nuzul-nuzul yang layak, istiwa-istiwa yang layak. Ni kata tak boleh macam mana? Kata tak boleh macam mana? Saya nak beritahu kepada pengikut-pengikut Tuan Guru ni dan anak-anak murid, tolong baca kitab yang saya baca. Jangan duk taklid membabi buta. Jangan duduk taklid membabi buta. Disuruh, maknanya kalau berdiri dalam keadaan taklid boleh Sebab Ustaz Fakhur Razi kata jangan duduk bertaklid. Dia akan hurai pula. Kalau kami dalam keadaan berdiri kami taklid boleh Saya kata jangan duduk membabi buta. Duduk taklid membabi buta kan. Tak apalah kalau kami berdiri ke, kami tidur ke, taklid boleh Sudut bahasa pun nak kena faham juga. Jangan duk taklid membabi buta. Baca kitab, buat kajian. Saya nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar yang duduk di sekolah Arab, sekolah agama, mengaji pondok ni, biar sampai boleh masuk universiti. Bila masuk universiti baru ada perdebatan, perbincangan. Kalau duduk di pondok kita akan jadi turuk tok guru kita sampai bila-bila. Kalau tok guru kita salah pun kita akan jadi salah. Sebut tok guru kami salah, kamu tak salah, aku pun boleh jadi salah. Sebab tu suruh baca kitab. Bukan kata saya tak salah. Boleh jadi salah, tapi baca kitab. Hak kitab ni betul ke? Saya pegang salah ke? Kitab ni yang salah. Sebab tu kena baca kitab. Kadang-kadang dia orang lawyer buruk, dia tak salah kok, orang lain semua salah. Di corner kot tu, kita kata semua orang boleh salah. Cuma kita berdasarkan hujah, kita berdasarkan fakta, dalil, bukti. Okey. Dia kata kalau tangan-tangan yang layak, wajah yang layak, ain yang layak, sama basar yang layak, wal qudrah, kuasa yang layak, wa kaunuhu khaliqan wa raziqan wa muhyiyan wa mumitan, keadaan Allah Ta'ala menjadikan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mausufun biha. Dia bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi.
Sebab itu kalau masalah tangan, mata apa semua ni dia sebut ayat sifat, bukan anggota. Saya nak bagi tahu. Kalau ada orang mengajar kata pun jumpa dalam kitab tangan Allah yang selayak dengannya, bukan dengan makna anggota tangan. Kalau sebut anggota, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, itu layak tak layak tu? Jawab tuan-tuan. Layak tak layak? Tangan Allah sama dengan tangan manusia, layak tak layak? Tangan Allah sama dengan tangan haiwan, layak tak layak? Tangan Allah sama dengan tangan baru, layak tak layak? Bila kita, sebab itu ulama salaf tidak menghuraikan, menyebut tangan dengan makna anggota tangan, jari dengan makna anggota jari. Semua dibahas dengan ahadisus sifat, hadis-hadis sifat, ayatus sifat. Semua sebut sifat. Mereka yang tak faham, mereka kata, salafi kata anggota tangan. Allah Ta'ala ada anggota. Dia tuduh macam tu, dia kata kita yang kata. Tangan baharu, tangan Allah. Baharu pun ada tangan, monyet ada tangan, manusia ada tangan, lembu ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan. Tetapi tangan Allah Ta'ala tak sama. Kita tak pernah sebut Allah Ta'ala ada anggota tangan. Kita sebut sifat tangan, bukan anggota. Kalau sebut anggota duduk kepada jisim, itu yang dipanggil mujassimah ataupun musyabbihah. Sifat tangan, memberi, menahan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah walat aydihim walu'inu bima qalu. Orang Yahudi kata tangan Allah Ta'ala terbelenggu, maknanya Allah Ta'ala kedekut. Bahkan Allah Ta'ala kata dia tidak kedekut. Jadi di situ bukan nak menerangkan anggota, dia merupakan sifat. Mausufan biha wala nakhruju minal kitabi was sunnati. Syekh Abdul Qadir Jalani kata kami tidak keluar daripada kitab dan sunnah. Tak keluar daripada apa yang disebut dalam kitab, tak keluar daripada apa yang disebut dalam sunnah Nabi. Naqra'ul ayata wal khabar. Maknanya kita baca apa dia? Ayat dan juga hadis, ayat Quran dan hadis. Wa nu'minu bima fihima. Dan kita beriman kepada apa yang ada dalam Quran dan hadis. Sini tengok, ambil perhatian di sini. Sama ada golongan Salafi, golongan Asy'ariyah, Aswaja, apa dia lagi, ARG. Tengok ayat ni, tengok. Memang kita sebut satu-satu malam ni. Memang kita sebut supaya baca kitab ni. Dia kata apa? Wa nakilul kaifiyata fis sifati ila ilmi Allah azza wa jalla kama qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu kama wasafa Allah taala nafsahu fi kitabih. Apa yang diserah ilmu kafiat, ilmu tentang kafiat, bukan pengetahuan tentang yad, tentang tangan, tentang mata, tentang wajah, tentang nuzul. Tangan tahu makna tangan, tetapi kafiat tangan tak tahu. Makna mata, makna ainun tahu, makna nuzul tahu, makna wajhun tahu. Tengok dia kata di sini. Wa nakilu, apa yang kita serahkan memang disebut ilmu kafiat, bukan ilmu makna yad, bukan ilmu makna ain, bukan ilmu makna nuzul dan istiwa. Okey, saya ulangi lagi. Wa nakilu kaifiyata fis sifati, dan kita serah kafiat pada sifat ila ilmillah, kepada ilmu Allah Ta'ala. Maknanya serah di situ adalah serah kafiat azza wa jalla kama qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu kama wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih, sebagaimana mensifatkan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya di dalam kitabnya. Okey, akidah dia kata aqidatus salaf wa ashabil hadis. Boleh tengok sifatul istiwa, lebih kurang macam tadi juga. Istiwa ke yad ke nuzul semua disebut dalam bab sifat. Summan taqala al-mu'allifu ila bayani i'tiqadi ahli sunnati fi sifatil istiwa fazakara annahum ya'taqiduna wa yashhaduna bi anna Allah subhanahu fawqa as-samawati as-sab'i ala arshihi mustawin kama nataqa bihi kitabuh
wasaqa sitta ayatin minal Qur'anil Karimi sarahat bi istiwa'illahi ala arshi. Dia kata apa? Sarahat bi istiwa'illahi ala arshi. Terang Allah Ta'ala istiwa atas arsh dengan makna berada di atas daripada arsh. Hunaka ayatun sabi'atun fi suratil Hadid wa hiya qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Jadi sebahagian ulama dia bagi buat mari 6 ayat. Dia kata sebenarnya ada 7. Satu lagi ada di dalam surah Hadid. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'ala arsh. Okey. Summa qala, kemudian pengarang kitab ini. Siapa pengarang kitab ini? Imam Abi Osman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Dia wafat pada tahun 449 Hijrah. Sebelum Syekh Ibn Taymiyah, sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Dia wafat pada tahun 449 Hijrah. Dia kata summa qala yusbituna min zalika ma asbatahu Allah Ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna Rabba jalla jalaluhu fi khabarihi. Ahli hadis, golongan salaf dan juga ahli hadis, mereka mengisbatkan, mengiyakan, bukan tafwid. Apa yang ditafwid itu adalah kafiat. Mereka isbat makna ayat, makna tangan, makna wajah, nuzul, isbat. Wa yutliquna ma atlaqahu Allah subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi ala arsyih. Dan mereka menitlakkan, mereka berpegang, mereka menentukan bahawa sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Ta'ala istiwa di atas arasnya, wa yumirrunahu ala zahirihi. Mereka melalui istiwa itu di atas zahirnya, wa yakiluna ilmahu ilallah. Mereka serah ilmunya kepada Allah, pengetahuannya kepada Allah. Pengetahuan tentang makna ke tentang pengetahuan tentang kafiat? Tadi kita sebut apa tadi? Tentang kafiat, bukan tentang makna, makna yad, makna nuzul, bukan. Yang tu salah tahu. Lalu dalam perenggan yang berikutnya disebut dengan jelas. Yang ni saya baca yang langkau. Sebab apa langkau? Kita nak ambil tepat yang menjadi perbahasan, untuk meringkaskan perbahasan. Lalu dia kata, tak apalah saya baca terus sikit je. Summa istashhada ala dhalika bi riwayatihi li qawli Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ayat tadi juga. Wa riwayatihi li qawli al-masyhur 'anil Imam Malik bin Anas lamma su'ila an qaulillahi ta'ala ar-rahmanu 'ala arsy istawa kaifa istawa. Orang tanya Imam Malik kaifa istawa. Dia tanya kafiat istawa, bukan ma makna istawa. Orang tanya Imam Malik di dalam satu kuliah, bukan makna istawa, kaifa istawa. Bagaimana istawa? Maknanya makna istawa tahu, kafiat istawa tak tahu. Dia kata kaifa istawa, bukan ma makna istawa. Makna istawa tahu makna. Maknanya salah mengetahui makna. Makna-makna ayat sifat diketahui. Kaifa istawa? Bagaimana kaifiat istawa? Fa ajaba al-istiwa'u ghairu majhulin wa kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun hatta anna al-imam Malik rahimahullah akhraja hadha as-sa'ila wa qala ma araka ila dhalan. Dia perambat orang hendak tanya tu. Soalan ni bid'ah. Sebab istawa tahu, cuma kaifiat tak tahu. Summa zakara muallifu qawlan li Abi Ali al-Husaini ibn al-Fadli al-Bajili mujiban man sa'alahu an kaifiyatil istiwa. Perkataan daripada Abi Ali al-Husain bila orang tanya bagaimana kafiat, bukan makna istawa, kafiat istawa. Lalu dia kata, bi anna la na'rifu min amba'il ghaibi illa miqdara ma kushifa lana. Kita tak tahu berhubung dengan perkara-perkara yang gaib melainkan kadar yang dibuka, yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kafiat Allah Ta'ala tak beritahu macam mana. Ya Allah Ta'ala tak beritahu, nuzul tak beritahu.
Benda yang tersembunyi tak perlu kita nak bedah siasat. Benda ni perkara ghaib yang perlu diimani, dipercayai, dipegang saja. Bi anna la na'rifu min anba'il ghaibi illa miqdara ma kushifa lana. Sesungguhnya kita tidak mengetahui daripada perkara-perkara yang ghaib melainkan sekadar apa yang dibuka kepada kita. Wa qad a'lamana jalla zikruhu annahu istawa ala arsyihi wa lam yukhbirna kaifa istawa. Allah Ta'ala beritahu kepada kita dia istawa di atas aras, dia tak beritahu bagaimana dia istawa. Okey, lalu dia buat kesimpulan. Perbahasan ni panjang, nak kemas, nak jelas, lebih mantap, beli kitab ni baca. Muka surat tadi muka 72 dengan 73. Lalu dia kata apa? Fa ahlus sunnati yusbituna anna Allaha mustawin ala arsyihi kama akhbara bihi. Ahli sunnah mengisbatkan Allah Ta'ala istiwa di atas aras sebagaimana Allah Ta'ala beritahu. Fal istiwa'u ma'lumun walakinna kaifiyata hadzal istiwa'i majhulun. Tetapi kafiat istiwa ini tidak diketahui. Semua nafi kafiat, bukan nafi makna istawa. Falam yukhbirna biha Allahu jalla jalaluhu wal aqlu la yudriku kaifiyatahu. Allah Ta'ala tak beritahu, akal kita tak tercapai. Kenapa kita duk cari? Tapi orang yang belajar ilmu kalam, memang itu perbahasan ilmu kalam. Kalau orang kata, oh macam mana kita menjihadkan Allah? Kita mengatakan Allah Ta'ala itu ada pihak, Allah Ta'ala itu ada tempat. Baca Sahih Muslim yang ditulis oleh Syarah Sahih Muslim yang dikorek oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menakalkan ada golongan tidak menafikan jihad bagi Allah. Jilid yang ketiga, cetakan Darul Hadis Qahirah, jilid yang ketiga, muka surat 30, bab tahrimil kalami fi salah wa naskhi ma kana min ibahatih. Dalam bab tu, bab haram bercakap ketika sembahyang. Dia kata apa sini? Ketika mensyarahkan, dia buat mari hadis apa je jariah tu. Hadis jariah kan? Bila buat mari hadis jariah tu, yang Rasulullah tanya, man ana? Anta Rasulullah. Aina Allah fis sama. Rasulullah kata, aqtiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia. Dia adalah seorang yang beriman. Memanglah ada jawapan-jawapan daripada golongan yang tak setuju, kita pun baca jawapan tu. Cuma nak cerita Imam Nawawi menakalkan ada golongan yang tidak menafikan jihad. Di dalam mentafsirkan ayat amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Adakah kamu merasa aman yang berada di langit? Dia akan membenamkan kamu di dalam perut bumi. Wa nawahu laysat ala zahiriha. Imam Nawawi kata bukan secara zahirnya dipegang secara zahir, bal muta'awwalatun 'inda jami'ihim. Maknanya keseluruhan mereka mentakwilkan ayat. Keseluruhan di sini bukan semua ulama. Maknanya orang yang berpegang kepada ahli kalam ataupun golongan apa dia? Golongan Asy'ariyah ataupun Khalaf. Mereka mentakwilkan, ditakwilkan. Lalu dia kata faman qala bi isbati jihati fawqin, dan orang yang berkata dengan mengisbatkan jihad. Jihad maknanya sudut atas bawah tu jihad. Jihad atas, pihak atas. Dan orang yang mengata mengisbatkan jihad atas min ghairi tahdidin, tidak menentukan. Jihad tu macam ni Allah Ta'ala berada di atas aras, duduk macam ni. Belah kiri ke belah kanan ke tak, kata atas aras. Wala taqyifin, dan tidak mengkafiatkan Allah Ta'ala, menentukan kafiat berada di atas aras macam mana. Siapa yang kata mengiyakan jihad, mengisbatkan jihad bagi Allah? Minal muhaddisina wal fuqaha wal mutakallimina, daripada ulama-ulama hadis dan juga sebahagian daripada mutakallimin. Ahli kalam pun tak sepakat. Bukan semua ahli kalam dia mentakwilkan, bahkan dia pegang ayat ini secara zahir. Ta'awwala fis sama'i
Jadi golongan ini mentakwilkan fis sama ai alas sama, atas arasy. Saya nak masuk tentang jihah dulu. Malam ni live pun tak ramai. Nak ramai mari sofa. Bab mari sofa ramai. Ada 3 orang pun tak apa. Kalau kita ajak mari sofa ya, boleh ramai live malam ni. Tapi kalau cerita bab Allah Ta'ala taharas, orang tak nak dengar. Tapi yang pentingnya kita bagi fakta, bagi dalil. Awal lagi tuan-tuan, boleh betul badan dulu, unjuk-unjuk kaki dulu, geliat-geliat dulu. Lepas ni ada minum insya-Allah. Besok Ahad cuti tak? Ni sahabat-sahabat kita PMT datang dari Penang tuan-tuan, jauh ni. Nak buat live ni, tuan-tuan duduk sini. Besok cuti, tak ada apa. Jangan duduk kelang kabut nak balik awal. Tadi kita cerita syarah Muslim. Tengok di dalam tafsir Qurtubi ketika mentafsirkan ayat Al-Quran. Summa stawa ala arsh. Dia buat mari 2 pendapat. Golongan khalaf maknanya tak bertempat. Istawa tu disebut dengan istaula. Sebab tu ujung tu dia kata apa? Wa hadza qaulul mutakallimin. Itu ahli pendapat, ahli kalam. Yang Allah Ta'ala tak ada di pihak atas, yakni arasy itu dia kata pendapat ahli kalam. Kita terima. Saya walaupun dah ajak orang kembali kepada akidah salaf ni, saya tidak pernah mengatakan Asy'ariyah sesat ataupun khalas sesat, tak pernah. Mereka sebahagian daripada kita dan mereka sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma di sini perbezaan di sudut furu' akidah, bukan usul akidah. Salaf khalas ni semua nak mentazihkan Allah. Itu kena jelas. Salah pun nak kata Allah Ta'ala tak sama. Salah termasuklah Salafi Malaysia. Salah betul dia mengaku. Ada pihak kata salah dulu betul, hak sekali Salafi, salah pi dia kata. Kita nak menjawab kemusykilan mereka itu, sebab tu kita pembukakan kitab. Jadi semua kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Lalu dia kata waqad kana salaful awwalu. Waqad kana salaful awwalu. Sesungguhnya dia kata adalah salaf yang pertama daripada kalangan sahabat. Bawah sikit tabi'in, bawah pada tu tabi'un tabi'in. Radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala meridai mereka itu, wala yaquluna binafil jihati wala yantiquna bidzalik. Mereka pun tak bahas tentang masalah, mereka tidak berkata tentang nafi jihad, dan mereka tak bahas pun yang demikian itu. Kata atas-atas. Salah. Ni orang salafi pandai-pandai dia kata. Tak, ini salaf. Bal nataquhum wal kafatu bi isbatiha lillahi ta'ala. Bahkan mereka mengisbatkan, kesemuanya salaf ini mengisbatkan bagi Allah Ta'ala ada jihad. Bi isbatiha, mengisbatkan jihad bagi Allah. Kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluh, sebagaimana yang disebut di dalam kitabnya dan diberitahu oleh rasulnya. Walam yunkir ahadun minas salafis salih, tidak mengingkari oleh mana-mana orang daripada kalangan salafus salih annahu istawa ala arsyihi haqiqatan. Allah Ta'ala istawa atas arsy secara hakikat. Kalau kita belajar usul fiqh, hakikat terbahagi kepada 3. Cuba tengok di dalam Al-Wajih fil Usul. Mana-mana kitab pun bolehlah. Tengok dalam bab hakikat. Dia ada haqiqatul syar'i, haqiqatul lughawi, haqiqatul urfi. Kalau kata hakikat, kalau kita kata hakikat, hakikat apa dimaksudkan di situ? Kalau hakikat di sudut bahasa, kita kata tangan. Boleh. Kalau kita tangan tadi istawa, tetapi istawa yang layak. Tapi kalau kita pegang pada hakikat syarak, itu lebih tepat. Allah Ta'ala istawa di sudut hakikat. Hakikat apa? Hakikat syarak. Hakikat syarak macam mana? Sebagaimana yang Allah Ta'ala kendaki. Tangan macam mana? Sebagaimana yang dikendaki oleh Allah. Ada 3 maksud hakikat di sini. Hakikat apa yang dikehendaki. Orang kata kalau pegang hakikat tangan, tangan macam manusia. Tak. Kalau kita kata hakikat yang dikehendaki, tangan sebagai manusia, itu bukan hakikat syarak.
sesuai itu hakikat di sudut manusia sahaja, iaitu hakikat tangan di sudut manusia, layaklah kita kata yad itu dengan makna tangan, kalau tangan dengan manusia. Tetapi yang disebut dalam Quran bukan maksud tangan ataupun istawa sebagaimana yang dikehendaki oleh manusia, tetapi yang dikehendaki oleh syarak. Itu sebab itu kita kata hakikat syarak. Hakikat syarak, tangan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala lebih mengetahui, bukan dengan makna anggota tangan. Dia kata tidak mengingkari oleh salafus salih dia istiwa di atas arsy hakikatan. Okey, kitab yang berikutnya. Ambil kitab dulu. Mana-mana pembeli Al-Intisar. Al-Intisar bi syarhi aqidati a'immatil amsar. Dua imam yang mengarang kitab ini, Abu Zur'ah Ar-Razi, dia wafat pada tahun 264 Hijrah, dan juga Abu Hatim Ar-Razi wafat pada tahun 277 Hijrah. Ini pun mereka berdua ini pun wujudnya mereka, lahirnya mereka sebelum kedatangan Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga sebelum Ibn Taymiyah. Okey, ketika membahaskan tentang amiruha kama ja'at yaqtadil isbatu hazihi sifat wal ahaditsi dalati 'alaiha kama waradat min ghairi ta'tilin fa huwa raddun 'ala al mu'attilah. Dia kata kita lalui ayat ini sebagaimana yang datang, iaitu membawa kepada isbat sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala dan juga hadis-hadis yang menunjukkan atasnya sebagaimana yang dia datang. Sebagaimana dia datang, sebegitulah kita pegang tanpa kita menafikan. Kerana golongan Mu'attilah mereka menafikan sifat tangan, wajah, ain bagi Allah Ta'ala. Wa qawluhum bila kaifin, dan perkataan mereka dengan ketiadaan kafiat, yaqtadi tanzihuha, yaqtadi tanzihuha, yang menjurus kepada makna membersihkan, mensucikan Allah anit tamsili, daripada menyerupai, wa talabul kaifiyati, dia kata ilahi wa talabul kaifiyatis sifati, menuntut kaifiat. Sebab itu saya sebut tadi maknanya menafi kaifiat. Fa huwa raddun 'ala al-mumatsilah al-mukayyifah. Ini menolak kepada bila kaifiyat ini nak tolak golongan mumatsilah, memisalkan Allah Ta'ala dengan baharu, dan juga mukayyifah, mentakyifkan Allah dengan baharu. Wa qaluhum hadza dalun ala isbatihim li ma'na sifat. Tengok tuan-tuan, hak duk tengok live ni tolong baca kitab ini. Ini nak menunjukkan isbat makna sifat. Sifat tangan, sifat nuzul, sifat istiwa, isbat makna dia, bukan tafwid makna. Saya dah ulang banyak kali, bukan serah makna, isbat makna. Falau kanu la yusbituna al-ma'na lamma ihtaju ila nafyil kaifiyati, ith nafyul kaifi amma laysa bisabitin laghwun minal qawli wa laysa muradahum. Dia kata kalau sekiranya mereka kalau sekiranya mereka tidak mensabitkan makna, tidak mengisbatkan makna, mengapakah mereka berhujah menafikan kaifiat? Maknanya makna isbat tetapi nafi kaifiat. Kerana menafi kaifiat sesuatu yang tidak sabit adalah satu benda yang lara daripada qaul. Itu bukan kehendak mereka. Maknanya kaifiat yang dimaksudkan nafi itu apa dia, makna yang dinafikan di situ apa dia? Makna tentang kaifiat, bukan tentang makna tentang sifat. Amiruha kama ja'at mujarradu zikriha min duni fahmi li ma'aniha bidalili qawlihim bila kaifin fa huwa nafyul ilmi fa huwa nafyu lil ilmi bi kaifiyati laysa nafyan li haqiqati sifat. Bukan menafi tentang hakikat sifat, tetapi nafi tentang apa dia? Sifat itu kita isbatkan, nafi tentang kafiat, ilmu tentang kafiat. فمعاني الصفات بينة معروفة في اللغة مع تنزيه الله من مشابهة خلقه.
Dia kata makna sifat tangan, sifat apa dia, muka, nuzul tadi terang, dia kata ma'ruf pada bahasa. Dalam keadaan kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala yang baru. Wa min huna jama'a nahju ahli sunnati wal jama'ati fi bis sifati baina tanzih wal isbat. Fayusbituna min ghairi takyifin wala tamsilin wa yunazzihuna min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Okey, dalam kitab Al-Intisaf juga, Al-Intisaf fi raddi 'ala al-mu'tazilati al-qadariyati al-ashrar, yang dikarang oleh Syekh Yahya Ibnu Abi Khairan Al-Imrani. Khair Al-Imrani, dia wafat pada tahun dia bermazhab Syafi'i daripada Yaman. Wafat pada tahun 558 Hijrah. Dia kata wa qad zakarna fi awal al-kitab anna 'inda ashabil hadisi wa sunnati anna Allah Subhanahu wa ta'ala bizatihi ba'inun an khalqihi ala arsy istawa fawqa as-samawati ghairu mumasil lahu wa ilmuhu muhitun bil asya'i kulliha. Tak payah terjemah, sama ya. Okey, kita masuk kepada kitab Jawi pula. Ni yang pelajar dah bagi kan pada peserta ataupun sahabat-sahabat kita. Baca perisai bagi sekalian mukallaf. Ni baru terang mata sikit. Tadi bahasa Arab ni tak apa cerah mata. Apa dia? Suding kata tak nampak. Ada yang baca berdiri, ada yang baca pelik Arab. Tak nampak dia kata kan. Hak Jawi ni boleh nampak kot. Kalau tadi tak apa nampak, gelap kan. Ni kita baca hak Jawi pula. Perisai bagi sekalian mukallaf, muka surat 12. Dipanggil tauhidul asma' was sifat. Dan adapun tauhid asma' was sifat, maka iaitu percaya dan membenar akan sekalian yang datang di dalam Al-Quran dan segala hadis yang sahih daripada segala nama dan sifat Allah Ta'ala, dan mensifatkan Allah Ta'ala dengannya atas hakikat, atas hakikat, bukan atas majas, dengan ketiadaan menyerupakan dan memalingkan. Tak menyerupakan Allah dengan baharu, tak memalingkan daripada zahirnya, tak memalingkan daripada zahir, tak takwil, dan juga tidak tafsir pegang secara zahir. Macam mana orang kata pegang secara zahir salah? Bahkan diserah hakikat kepada Allah Ta'ala, kerana seperti tiada mengetahui akan hakikat zat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala. Demikian juga tiada mengetahui akan hakikat sifat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala. Maka wajib atas setiap-tiap mukallaf mensifatkan Allah Ta'ala dengan barang yang mensifatkan ia dengan dia akan dirinya, dan dengan barang yang mensifatkan dengan dia oleh Rasulnya. Apa-apa yang disifatkan oleh Allah dan Rasul, hak tu kita pegang. Serta mengiktikadkan bersalahan, maknanya tak sama dengan segala sifat makhluk. Maka kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala mendengar, tiada seperti mendengar kita, dan melihat ia, tiada seperti melihat kita, dan berkata-kata ia, tiada seperti berkata-kata kita, dan marah ia, tiada seperti marah makhluk, dan turun ia, tiada menyerupai akan turun baharu. Boleh sebut sifat turun kan? Bukan seperti turunnya baharu. Bahkan seperti marah dan turun yang layak. Ni yang kata turun-turun yang layak, tangan-tangan yang layak, mata-mata yang layak. Macam mana kata tak boleh sebut? Layak keduanya, turun dan apa marah tadi layak bagi Allah dengan kebesarannya dan baginya. Dan dengan kebesarannya, dan baginya tangan tiada seperti tangan hambanya. Tengok dia terjemah tangan, tapi tak sama. Dan baginya muka sebagai muka yang patut. Muka yang patut apa makna? Muka yang layak. Patut tu mana? Patut, layak, sesuai. Benda yang sama, patut, layak, sesuai. Dia kata dan baginya muka sebagai muka yang patut padan dengan dia, dan bersifat ia dengan istiwa, tetapi tiada seperti istiwa yang baharu.
Lepas tu dia buat mari apa? Bertanya seorang laki-laki akan Imam Malik tu. Tu dah kita baca dah. Risalah Tauhid. Buku surat Al-18. Kitab Jawi ni kita baca laju-laju. Sebab dia tak payah tak tarik. Sungguhnya, bukan surat Al-18. Sungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan sabit secara yang layak. Sabit maknanya ada, isbat, sabit isbat. Secara yang layak, yang patut, yang sesuai bagi Allah. Tak mana tak boleh kata tangan-tangan yang layak, muka-muka yang layak, istawa-istawa yang layak. Dalam kitab Melayu pun dah sebut, boleh. Kita Arab lagi banyak lah. Dia kata apa? Sungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tikadkan sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala, Maha suci daripada berjisim dan Maha suci daripada bersifat dengan sifat segala yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akannya, akan hakikat sifat tadi, melainkan Allah Ta'ala jua. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat. Mereka tuduh sahabat kata macam tu. Bukan tuduh, ini satu fakta, ini satu kenyataan, ini satu bukti. Tuduh sahabat, dia kata. Dan i'tiqad sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat, maknanya tabi'in, dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sahabat, tabi'un tabi'in, dinamakan ulama mutaqaddimin. Matan Jawharatul Tauhid. Kita baca laju-laju Jawi ni. Dalam ketika nak membahaskan apa dia tu tadi, bab salah khalangan. Dan kata mazhab salaf iaitu engkau tafwid akan dia kepada Allah Azza wa Jalla hal qasad, mensucikan. Ada terjemah atas tu, wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawid warun tanziha. Ada terjemah yang matan di atas tu. Dan kata mazhab salaf iaitu engkau tafwidkan akan dia kepada Allah Azza wa Jalla halnya qasad, mensucikan Allah Azza wa Jalla daripada makna yang zahir itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan iaitu ittifaq dua mazhab di dalam takwilkan yang ijma'. Yang ijma' dia kata, serta mensucikan Allah Ta'ala daripada zahirnya nafs dan ikhtilaf dua mazhab. Zahirnya nafs, maknanya kalau kita pegang zahir tu dengan makna tangan sebagaimana manusia, tu kita tolak. Kalau zahir itu zahir yang dikehendakkan oleh Allah Ta'ala, kita terima. Dikehendakkan oleh Allah Ta'ala, tangan macam mana, serah kepada Allah. Kata tak boleh pegang zahir, tak boleh pegang zahir. Kalau kata zahir yang sesuai dengan sifat baharu, tu tolak. Tapi kalau pegang zahir yang sesuai dengan Allah, tu kita pegang. Tu maksudnya, pegang zahir. Dan ikhtilaf dua mazhab itu di dalam takwil. Takwil yang tafsir seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa yabqa wajhu rabbika ila akhirih, dan waja'a rabbuka, dan yadullahi fawqa aydihim, dan barang yang lain, yakni lafaz wajah dan lafaz ja'a dan lafaz yad. Yad samanya itu mustahil. Kalau samanya itu yad ja'a itu dengan sama baharu mustahil. Kalau sama dengan baharu mustahil. Mustahil kepada Allah di dalam zahir maknanya. Kalau makna zahir sama dengan baharu, mustahil. Kalau tak sama dengan baharu, tu kita pegang zahir yang macam tu. Kerana bahawasanya makna wajah pada lughah itu muka, dan makna kalau muka yang sesuai dengan Allah, zahir tu betul. Kalau muka yang sesuai dengan baharu, salah. Tu makna zahir. Bukan kata makna zahir tak boleh terjemah muka, tak boleh terjemah tangan. Macam mana belajar tauhid macam tu? Tadi dah baca kita Arab dah. Arab tak faham, tengok kita Jawi pula. Dan makna ja'a itu datang, iaitu menunjukkan berjisim. Kalau kita faham dengan datang itu datang dalam bentuk berjisim, maka salah, mukhalafah. Berjisim zat Allah Ta'ala di dalam zahir maknanya. Dan makna yad di dalam bahasa Arab itu, maka iaitu tangan.
iaitu zahir itu, maka iaitu tangan yang zahir itu, maka maknanya sama, itu mustahil. Kalau maknanya sama tangan itu dengan baharu, itu mustahil kepada Allah Ta'ala di dalam zahirnya. Maka mazhab ulama salaf itu memberi takwil ia dengan takwil ijmal, bukan tafsili. Serta mustahil ia akan Allah Azza wa Jalla, maka katanya salaf bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai wajah dengan wajah yang layak. Hak tu itulah maknanya salaf, sebagaimana sama saja terjemahan kitab-kitab Jawi ini dengan kitab Arab. Kalau khalaf, dia yad itu dengan kudrah, ditakwil dengan kudrah. Kalau wajah itu diterjemahkan, ditakwilkan dengan zat, betul. Semua mereka nak mensucikan Allah. Salaf itu dia kata wajah yang layak, ada muka, tapi sifat muka bukan anggota muka. Allah Ta'ala itu mempunyai wajah dengan wajah yang layak ia bagi Allah Azza wa Jal, dan demikian yad, begitu juga demikian tangan yang layak. Dan memberi takwil mazhab ulama khalaf dengan takwil yang munfasil serta mensucikan Allah Ta'ala daripada zahir nas. Maka dikata-katanya makna wajah itu zat, dan makna zat Allah yang wajibul wujud, dan makna yad itu adalah qudrah. Betul lah ke? Nak takwil pun tak apa, nak pegang zahir pun tak apa. Okey, kita tengok apa dia Durus Sami kan. Ada mazhab salaf, iaitu adalah mereka tafwid ilmunya, ilmu kafiat. Tadi dah sebut tadi, jangan duk keliru lagi. Bukan ilmu makna sifat, ilmu kafiat. Mazhab salaf itu adalah mereka tafwid ilmunya itu kepada Allah Ta'ala, dan wajib kita iktiqadkan seperti barang yang ada, barang yang ada pada zahir ayat katanya. Dan hakikat kita menjauhkan segala kekurangan. Hakikatnya kita menjauhkan segala benda-benda yang kurang, yang tak sesuai, yang tak selayak dengan Allah. Seperti kata Imam Malik, kami ketahui arti di atas. Bukan kata istawa tak tahu makna. Tahu makna di atas, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Seperti kita kata Allah Ta'ala di atas, tetapi tiada seperti di atas segala yang baharu. Dan Allah Ta'ala bertangan, tiada seperti segala tangan yang baharu. Boleh terjemah, ada tangan tapi tak sama dengan tangan baharu. Dan Allah Ta'ala bermuka, tiada seperti segala muka yang baharu. Maka hakikatnya yang mengetahui kehendaknya Allah Ta'ala saja yang mengetahui hakikatnya dan kehendaknya. Dan wajib atas kita tanzih, menyucikan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, menyerupai yang baharu pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Tak apa muafakat pada nama, tak apa. Tangan. Manusia ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan. Tang muafakat yang sesuai kepada makna tangan sahaja. Hakikat tangan mukhalafah. Hakikat wajah mukhalafah. Dia kata tak apa. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhum. Maka adalah dua ini tariqah daripada Ahlus Sunnah. Salaf pun Ahlus Sunnah, khalaf pun Ahlus Sunnah. Okey, kita tengoknya bila dia mentafsirkan ayat Sumastawa ala arsh. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila datang di dalam Al-Quran ataupun hadis barang yang memberi waham, memberi kesamaran, menyerupai, memberi waham, Allah Ta'ala menyerupai tangan, takut kata tangan menyerupai mata, wajah, nuzul. Seperti dia kata di sini, seperti firman Allah. Okey, kita ambil waham menyerupai, maka mazhab salaf
diserahkan kehendaknya kepada Allah Ta'ala dan mazhab khalaf ditakwilkan dia, maka seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala asyistawa, artinya bermula Tuhan yang yang Rahman itu di atas arasnya tertinggi. Dia tak kata istaulah, walaupun ada ulama terjemah istaulah. Tak mana salah. Artinya bermula Tuhan Rahman itu di atas arasnya tertinggi. Maka kata salaf, tertinggi ia sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui. Terima, tertinggi Allah Ta'ala Ta'ala ni, tapi tertinggi macam mana tiada diketahui. Tiada kita ketahui kafiatnya, menafi kafiat, bukan nafi makna istiwa. Maka kita serahkan kehendaknya kepada Allah Ta'ala, dan kata khalaf dikehendaki dengan tertinggi itu memerintah dan milik. Kitab yang terakhir, Kifayatul Muhtadi. Tadi kita apa? Ustaz Amrah tadi. Tadi kita bagi kitab apa? Kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Ni kitab ni semua kita mengaji di pondok ni. Orang pondok Ustaz Amrah ni orang pondok lama. Lepas ni kita mengajar ni, kita minta Ustaz Amrah bangkang sebab dia Asy'ariyah. Kita minta Ustaz Amrah ni lawan apa yang kita sebut sebab dia pun mengaji pondok lama. Bagi apa dia? Sahabat-sahabat yang tengok secara live ni, dia nak tahu hak dalam majlis kita ni orang pondok ramai. Dulu di pondok lama, Ustaz Amrah sekarang ni duk ajar lagi Aqidatul Najih. Ni kita tak bawa Aqidatul Najih Ustaz Amrah. Dia duk pegang Asy'ariyah sampai sekarang apa? Saya tak kelahi pun dengan dia. Apa yang saya bentangkan ni kalau salah dengan ilmu pondok, dia akan tegur. Kita bagi dua pandangan tadi, salah dengan khalaf. Tak salah. Terjemah Allah Ta'ala Taharas, Allah Ta'ala ada tangan yang tangan yang selayak. Kifayatul Muhtadi. Yang ni Ustaz Amrah sendiri yang hantar post kepada saya melalui WhatsApp. Kita tengok kita ni sama. Saya pun lagi kemas sebab dia pun dah terpengaruh. Dia terpengaruh dengan W. Saya dah cerita 2-3 buah kitab, dia hantar kat saya banyak lagi. Maknanya dia ada W dulu pada saya, walaupun dia ngaji pondok. Dia hantar kitab ni, kita bacalah. Tentang apa? Bersamaan yang menyerupai dengan kebesarannya seperti barang yang dikehendaki. Istiwa Allah Ta'ala atas arasnya itu istiwa yang patut, yang layak. Macam mana tak boleh kata istiwa yang layak? Dengan kebesarannya yang tiada diketahui bagaimana rupanya. Berkata Syekh Baghawi pada tafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, summa istawa 'alal 'arsy, pada surah Al-A'raf, katanya, berkata Kalbi dan Muqatil, makna istawa istaqarra, yakni tetap, dan kata Abu Ubaidah sa'ada, yakni naik, dan telah mentakwilkan oleh Mu'tazilah ia istiwa dengan istilah. Dalam kitab Jawi yang kata istiwa dengan makna apa tadi, dengan makna istilah tu apa dia? Istawa dengan makna istilah itu istiwa dengan makna istilah. Istiwa sebab dia datang dengan kalimah apa dia? Masdar. Sebab tu dia kata istilah. Kalau istawa dia kata istaula. Itu bezanya. Kalau kalam ulama disebut istawa, lepas tu dia terjemahkan istaula sebab madi sama madi. Ini istiwa maknanya masdar. Dengan sesuai dengan istilah. Okey, dia kata apa sini? Dan telah mentakwil oleh Mu'tazilah akan istiwa dengan istilah, yakni memilih atau memerintah. Dalam kitab Jawi pun sebut istiwa dengan makna istilah itu, maknanya itu Mu'tazilah yang pegang. Mu'tazilah pegang dengan makna memerintah, memiliki atau memerintah. Adapun Ahlus Sunnah berkata mereka itu bermula istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas arasnya satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla, tiada diketahui bagaimananya. Tak tahu istiwa macam mana. Pegang Allah Ta'ala istiwa atas aras. Wajib atas seorang beriman dengan dia dan menyerahkan, mengetahuikan bagaimana. Menyerahkan fiat itu kepada Allah jua. Dan adalah seorang menanyakan Imam Malik akan makna firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Yang tu dah kita baca tadi. Okey hadirin sekalian, saya rasa dengan pembentangan yang
kita bentangkan tadi, perbahasan yang kita bahaskan tadi, saya rasa dah cukup jelas lah sebenarnya. Bagi orang yang nak faham, dia baca balik kitab-kitab yang saya bentangkan tadi, tengok balik, teliti balik, betul ke apa yang golongan salafi pegang ni salah, berbeza dengan apa yang dipegang oleh golongan salaf. Sebab mereka kata ini suatu manhaj, satu kaedah baru yang bertentangan dengan salaf. Yang tu yang mereka terjemahkan salafi tu, salafi tak betul. Dan yang saya nak sebut, sebab mereka ni banyak pakai logik. Cuba fikir juga secara logik. Kalau dalil tak tahu, fakta tak tahu, fikir juga secara logik. Munasabah kawan Malaysia hidup dalam pegang salafi di Malaysia ni, yang kata Allah Ta'ala taharas yang sesuai dengan Allah, yang kata Allah Ta'ala tak ada tangan buka yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Golongan ni ramai. Takkan kafir semua, takkan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, takkan sesat semua. Berapa ramai di Malaysia ni golongan sunnah pegang macam tu. Tak usah ada kira hak Saudi, hak di Mesir, Jordan, sedia hak di Malaysia ni punya banyak. Kalau salah pegangan mereka, mereka kena tangkap lama dah, disumbat dalam penjara sebab akidah rosak. Sebab itu jangan buat satu tuduhan, buat andaian, baca kitab. Dan saya duduk bincang dengan ramai orang tak tahqiq ilmu masalah akidah ni. Dia tak tahqiq mana dia tak pasti. Apa yang kita baca, yang kita kaji, dia tak baca. Sebab tu dia berani buat tuduhan. Kalau dia baca, dia kaji dengan hati yang terbuka, nak cari kebenaran, confirm dia akan faham. Kalau dia nak pegang kepada Asy'ariyah sampai ke mati pun tak ada masalah. Dia nak pegang kepada Khalaf sampai ke mati pun tak ada masalah. Tetapi jangan mengkafirkan orang salafi di Malaysia, dan jangan mengeluarkan mereka daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni kena share ayat ni. Ayat ni kena share, sahabat-sahabat. Nak pegang kepada Asy'ariyah ataupun Khalaf sampai ke mati, sampai kiamat pun tak ada masalah. Itu sebahagian daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, sebahagian daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bagi orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang berpegang kepada Khalaf, jangan mengkafirkan golongan salafi di Malaysia. Jangan mengeluarkan mereka daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saya cerita baru sebahagian kecil daripada kitab yang kita kaji tentang akidah salaf. Berlambak lagi. Dulu saya pernah cerita 3 gundi, saya kata kan. Buat cerita Allah Ta'ala Ta'ala ni 3 gundi, dia kata riak, sombong. Memang betul. Ini baru sebahagian. Banyak lagi. Cuba baca. InsyaAllah kalau mereka ikhlas nak cari kebenaran, mereka baca balik, mereka rojok, mereka hayati perkataan-perkataan ulama, insyaAllah mereka boleh faham. Jadi tujuan pembentangan kita ni, kita nak damaikan dua golongan yang bertelingkah ini, sama ada salafi ke ataupun aswaja Asy'ariyah ni. Semua kita ini adalah orang Islam, semua kita ni ahli kiblat. Nabi SAW mudah je nak mengatakan seseorang itu Islam. Wa man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana. Nabi kata siapa-siapa yang makan sembelih seperti sembelihan kami, maknanya mengiktiraf penyembelihan kami, semayang sebagai mana semayang kami, berkiblat sebagai kiblat kami, dia adalah orang Islam. Fa innahu fi zimmatillah, dia adalah merupakan pengawasan daripada Allah. Allah Ta'ala jaga pelihara dia, kita tak boleh menyakiti dia, merampas harta benda dia. Senang je Nabi nak menghukum seseorang itu Islam. Tetapi kita tak sealiran dengan kita, tak faham sebagaimana yang kita faham, tak ikut puak kita, maka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan orang Islam. Jangan kata macam tu. Semua kita ini adalah orang Islam, tetapi yang berbeza antara Salafi dengan Aswaja Asy'ariyah ni, perbezaan di sudut furu' akidah, bukan usul akidah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.